لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي Sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yawmal qiyamah." Setiap seorang daripada kamu apabila dia mati, duduk dalam kubur akan diperlihatkan kedudukan dia. Sama ada dia ini ahli syurga atau ahli neraka. Pada setiap pagi dan petang. Sekiranya kalau dia ahli syurga, maka akan diperlihatkan kepada dia syurga. Dia duduk dalam kubur ni. Dah nampak dah. Syurga depan mata dia. Syurga ni kalau dah tengok tenang, tak ada risau, tak ada takut apa dah, walau dia duduk dalam kubur. Apa tu? Kita nak macam tu keadaan kita esok. Diperlihatkan tempat kita dalam syurga. Dan jika dia adalah seorang ahli neraka, maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Dalam keadaan risau, ketakutan, nampak dah. Nanti keluar daripada kubur, situlah tempat dia. Orang yang ditunjuk kepada dia syurga, tak sabar. Menanti saat dia nak masuk ke dalam syurga. Dia duduk dalam kubur, tapi tak boleh nak keluar, pasal tak sampai tempoh dia lagi duduk. Tapi dia dah dapat dah nikmat-nikmat kubur. Kan? Kubur dia pun tak sunyi, cerah, wangi, cerah, luas. Dapat nikmat dalam kubur dia. Sambil tu dah tunjuk dah, tempat ni kamu akan masuk nanti dalam syurga. Ahli neraka, gitulah. Inilah tempat kamu nanti, ya Allah. Penuh ketakutan. Duduk dalam tu pun sempit dengan bau gelap. Menggerunkan. Tuan-tuan, pilih kita sekarang ni nak yang mana. Kita masih ada harapan yang cukup luas. Kita hidup. Mereka yang telah kembali ke rahmatullah, habis dah mereka. Kan? Mereka dapatlah hasil apa yang mereka buat sepanjang hidup mereka ni. Tak kira yang mati dulu ke, kemarin ke, tadi ke, bila ke. Habis dah mereka. Cuma kalau mereka itu ada benda-benda yang seperti Nabi sebut. Mereka ada anak yang soleh. Mereka ada wakaf. Mereka ada saham bina masjid. Ni kita kadang-kadang habang babat tak tahu. Ni tuan-tuan, kita ada kutipan tuan-tuan, nampak tu. Nampak tu? Kretek tabung. Tak mau ambil bahagian langsung. Dia kata ni tabung ni untuk hiasan semata-mata. Ni hiasan apa? Dia ingat hiasan untuk perhiasan ke tu? Tu infak tanah kubur. Lagi apa lagi? Tabung fakir miskin. Nampak? Macam-macam. Atas ada 5, bawah ada 10. Allahu Akbar. Ni semua untuk senang kita lepas mati ni. Yang tu pun tak ada. Anak soleh pun tak ada. Wakaf apa tak ada, mashaf apa yang dia wakaf pun tak ada. Maka diperlihatkan kepada dia tempat duduk dia dalam neraka. Kemudian ada satu lagi riwayat yang lain. Apabila ditanya tentang apa yang kamu tahu tentang dia, maka dia jawab, qara'tu kitab Allah Azza wa Jalla fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku dah baca Quran dan aku beriman, aku benarkan segala isi kandungan Quran. Tapi ni orang yang tak peduli dengan Quran ni. Dia bukan tak peduli ustaz, tapi baca tak lancar.
Tak belajar dengan siapa ke? Tak ada. Ada Ustaz, ada. Tapi duduk tak lancak tu tak apa. Yang tu tak apa. Bahkan kedudukan dia hebat. Loh, saya nak jadi macam ustaz-ustaz yang duk ajak Quran. Qori-qori lah apa semua tu. Tak masuk pertandingan pun tak apa. Jadi baca untuk anak cucu saya nanti. Tapi saya tak boleh Ustaz. Sedih, menangis dia. Duk usaha dah usaha. Pahala banyak tu. Orang yang usaha tak dapat ni. Kan? Bahkan apa yang Nabi kata, bagi dia pahala 2 kali ganda daripada ustaz dia yang duk ngajak dia. Kata ustaz tu dapat 100, dia 200. Dia kata sedih lah tak macam mereka. Kan? Kalau ustaz tu dia ustaz yang sedih. Kan? Ustaz yang sedih, tahu tak? Hang dapat 200 ke aku 100, hang dapat 200. Kalau aku dapat 1, hang 2. Kan? Gitu. Tapi mau ada ikhtiar, mau ada usaha. Kan? Kita tak mau Ustaz tua-tua, malu nak belajar Quran, biang tak betul pun tak apa, tak ada. Kan? Ni macam mana esok dia nak jawab dalam kubur tu? Aku baca, baca apa? Tak mau baca. Jadi saya baca. Saya baca tak betul. Usaha pun tak ada, ngaji pun tak mau. Kan? Baik. Jadi inilah yang berlaku dalam kubur kita dengan pelbagai soalan-soalan. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah. Soal pertama jawab, soal kedua jawab. Berapa soalan semua boleh jawab. Maka datang satu suara daripada langit, hamba aku ni betul. Maka bentangkanlah tempat duduk dia daripada syurga. Itu yang kata na'imul qabr. Nikmat dalam kubur ni. Walbisuhu minal jannah. Ambil pakaian, bagi dia pakai. Pakaian syurga. Waftahu lahu baban minal jannah fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian dibuka kepada dia pintu syurga. Dia duduk dalam kubur, duduk bau. Wangian syurga. Dia duduk dalam kubur. Seram apa? Tapi dah dia sekarang dipilih nak seram, itulah berlaku. Amal yang mana? Aku tak apa. Kan? Memang aku minat yang seram. Lah boleh sembang mampu macam tu. Boleh seronok seram lah apa. Kan? Seram dunia tak sama dengan seram akhirat. Tuan-tuan. Suka pun sama juga. Suka kat dunia tak sama dengan suka di sana. Yang kata sama dah. Kan? Saya takut besok Ustaz. Takut terang mana. Takut dunia. Tak sama dengan takut di akhirat. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maksudnya diluaskan. Tadi kita sebut apa dia? 70 hasta. Tapi ini, hadis ni, orang yang dapat nikmat kubur ni, diluaskan kuburnya madda basarih. Sejuh mata memandang. Lagi mana boleh tengok? Luah lagi kubur dia. Ni akhirat. Ustaz tak percaya, Ustaz kata ni kubur kita tahu lah. Kan? Besar mana? Ini dunia. Yang kita dah sebut ni dunia. Kita tak masuk sana lagi. Tapi cakap merapu macam ni rasa tak selamat ni. Kalau duduk dalam kubur ni. Kan? Dia kena beriman lah benda-benda macam ni. Ni benda raib. Yang di sini, tengok. Yang kita petik daripada kitab mana? Iaitu daripada Sunan Ibn Abu Daud dan juga Musnad Imam Ahmad. Hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berlaku, dia bau syurga walaupun duduk dalam kubur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah menyebut tentang satu tajuk pada malam ini, cara dan gaya soalan. Dan setakat ni kita pun dah jelas bahawasanya yang kita dah sebut tadi penggunaan bahasa, maka bahasa Arab disebut kebanyakan ulama tentang bahasa Arab. Masih ada pendapat yang lain iaitu guna bahasa yang kita faham. Kita faham. Begitu. Tapi yang kata faham bahasa Arab, kalau kata ni hujah kuat dengan bahasa Arab, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia tak pernah belajar bahasa Arab, automatik. Secara tak langsungnya, maka dia boleh jawab dalam bahasa Arab. So, dia faham. Lah memang tak faham, tak tahu apa. Apa Arab aku tak tahu apa.
Tapi bila duduk dalam kubur, maka dia akan faham. Kan? Begitu. Jadi tak timbul isu kata, pelik. Kalau orang tak faham macam mana pula? Tak apa, masih ada pendapat yang kata akan guna bahasa yang dia faham. Itu pendapat setengah ulama. Kan? Tak apa yang tu. Itu tidak ada masalah. Kalau katalah kuat kepada apa bahasa yang faham, walaupun dia faham bahasa yang dia nak jawab, tapi bukan kerana dia faham bahasa itu, bukan kerana dia hafal soalan-soalan bocor ni, bukan yang tu. Tapi dengan iman, dengan amal soleh dia. Kan? Kalau tak ada amal soleh, atau sikit, ada sikit. Yang banyaknya amal yang jahat, maka tidak selamat dia dengan soalan-soalan dalam kubur nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti tersambung pada muka surat 257. Gembira azab dan nikmat dalam kubur. Gembira, bukan gambaran. Gambaran azab dan nikmat. Maksudnya, orang yang dapat azab tu macam mana keadaan dia? Sama tak antara satu sama lain? Kita kata ni kumpulan yang dapat azab. Kumpulan ni, sama tak azab masing-masing? Tak. Tidak. Serupa juga dengan kumpulan yang dapat nikmat dalam kubur. Tak sama juga. Tak sama juga. Kan? Ada yang dapat nikmat, sekian-sekian keadaan dia. Kan? Pasal apa? Pasal dia adalah taman daripada taman syurga ataupun dia lembah daripada lembah neraka. Kalau dah begitu, neraka nanti dengan syurga nanti kan berbeza-beza. Nikmat dengan azabnya begitu juga keadaan dalam kubur. InsyaAllah nanti kita akan hurai tajuk ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi